Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Better Channel. Okay, so hari ni kalau anda tengok di depan saya ni, saya dah susun big cup ni. Okay, ini adalah proses untuk saya salin air ikan kita. Yang mana kalau anda tengok atas meja ni, bekas yang saya jar ikan ni dah masuk seminggu. Okay, sekarang ni kita akan mula salin air yang ada dalam bekas ni. Sebab walaupun seminggu, Alhamdulillah, ikan kita masih lagi cerdas dan sihat dalam bekas ni. Okay, untuk hari ni saya akan kongsikan tips bagaimana kita nak setting air untuk ikan laga kita. Okay, especially kalau anda yang nak jar ikan laga, anda nak groom dan untuk kegunaan harian seperti ini. Okay, kita akan tunjukkan teknik macam mana saya lakukan dalam tong. Okay, kita akan tunjukkan macam mana kita setting air dalam tong, macam mana kita setting air untuk proses grooming dan juga nak hasilkan air untuk proses breeding. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Jom kita sama-sama tengok. Okay, so kalau tengok kat depan saya ni, sekarang ni saya dah isi air dalam bekas ni. Kalau tengok semua dalam big cup ni, saya dah isikan air. Ini adalah paras air yang kita isi untuk kita masukkan ikan. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, di sini terdapat lebih kurang 60 big cup yang mana saya masukkan air ke dalam ni daripada tong yang berisi lebih kurang 40 liter ni. Jadi kalau anda tengok tong ni lebih kurang 40 liter, saya masukkan ke dalam 60 bekas ni. Sebab dalam satu bekas ni tak sampai pun 1 liter air yang kita masukkan. Jadi kalau anda tengok untuk bancuhan seperti ni, okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kaedah untuk kita bancuh, okey, air yang di dalam bekas seperti ni. Sebab kita tengok warna air ni sedikit kekuningan ataupun keemasan macam ni. Jadi teknik untuk kita bancuh saya akan tunjukkan nanti. Cuma di sini kalau anda tengok, di sini saya dah buatkan perbezaan dua bekas, okey, yang mana kita isikan air di sini. Ini contoh kalau anda nak masukkan air peraman ke dalam bekas untuk ikan anda. Okey, jadi di sini adalah air yang telah kita gunakan selama lebih kurang seminggu. Okey, kalau anda tengok sini, alhamdulillah airnya masih lagi jernih dan juga tidak berbau air ni. Okey, ini adalah air yang baru. Okey, kalau anda tengok sukatan air ni, ini saya isi lebih sedikit daripada separuh big cup ni. Yang ini hampir memenuhi satu big cup. Kenapa saya tunjukkan dua contoh ni? Untuk yang pertama, ini adalah satu pilihan yang anda boleh buat. Tetapi untuk kuantiti sebanyak ini, anda boleh tahan daripada 5 ke 7 hari, okay, untuk ikan anda. Bergantung pada kuantiti makanan yang anda masukkan. Kalau anda masukkan terlalu banyak makanan, memang air akan cepat tercemar lah. Jadi kalau anda masukkan sekali sehari saja makanan, insyaAllah kualiti air ini akan terus terjaga. Tetapi untuk bekas yang besar macam ni, memang kadang-kadang boleh melebihi daripada seminggu. Jadi untuk anda yang nak masukkan air yang macam ni, anda tak perlu letakkan tudung. Okay? Untuk air yang penuh ni, anda perlu letakkan tudung. Kenapa saya syorkan untuk anda letakkan tudung? Disebabkan kalau anda isi penuh air macam ni, berkemungkinan ikan akan lompat keluar daripada botol ataupun big cup ni. Jadi itu memberi risiko kepada ikan yang mungkin lompat dan mungkin akan matilah. Jadi ini adalah dua contoh kalau kita nak isi di dalam big cup macam ni. Pilihan pertama, isi lebih sedikit daripada separuh sahaja. Anda boleh tebuk sebenarnya lubang di sini. Kalau anda malas nak cuci, anda hanya perlu refill saja air sehingga bersih dan dia akan keluar daripada bahagian-bahagian yang anda tebuk tadilah. Jadi untuk bahagian yang penuh ni, anda perlu tutup menggunakan tudung macam ni, dan anda perlu buat satu lubang di bahagian atas. Cukup untuk pengudaraan bagi bekas yang anda masukkan ikan ni. Jadi selepas ni saya akan masukkan air yang telah kita gunakan lebih kurang hampir seminggu ni. Kita akan masukkan ikan ke dalam semua bekas yang ada di bawah. Okey, sekarang ini adalah contoh lah. Okey, air yang telah kita gunakan selama seminggu dan air yang baru. Okey, kita akan masukkan ikan dan kita akan ganti semua bekas ni untuk ikan-ikan yang di atas meja dan juga yang di atas rak sana. Okey, so untuk proses sekarang ni saya tengah isi air dalam bekas ni. Jadi kalau anda tengok selepas ni saya akan tunjuk warna air pipe ni. Okey, setelah kita gunakan chlorine tester, kita akan tengok kandungan klorin dalam bekas ni, dan kita akan gunakan kita punya anti klorin yang saya hasilkan sendiri untuk menetralkan klorin, dan kita akan mula proses untuk kita setting air di dalam tong yang berkuantiti lebih kurang 40 liter ni. Okey, so untuk anda yang mungkin baru di dalam Dino Beta Channel, okay, sekarang ni ini adalah antara produk-produk yang dihasilkan oleh Dino Beta Farm. Yang mana di sini kalau anda tengok kita ada dark water. Okey, ini adalah antara produk yang terhangat di pasaran sekarang ni. Ini adalah antara bahan utama untuk kita setting air kita. Okey, yang menampakkan warna keemasan tadi tu. Yang kedua, kita ada anti klorin ataupun Nutri Plus ni yang kita hasilkan sendiri untuk menetralkan
klorin di dalam air. Ini adalah parti ketapang, ini adalah parti sisit, dan ini adalah PSB yang kita hasilkan, bakteria baik untuk kegunaan anda untuk menjernihkan air di dalam kolam, dan juga anda boleh gunakan untuk tanaman. Dan di sini ada garam biru untuk kita setting air sekejap lagi. Yang pertama sekali nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita uji air pipe yang ada di tempat saya ni, dan kita akan neutralkan dulu menggunakan kita punya anti klorin ni, dan kemudian saya akan tunjukkan bagaimana kita campurkan bahan-bahan yang ada di depan saya ni untuk proses kita peram air kita, dan juga untuk proses kita lakukan proses untuk grooming dan juga proses breeding. Okey, so sekarang ni saya akan masukkan air pipe ni ke dalam dua bekas ni, lebih kurang dengan sukatan yang kita masukkan kepada ikan kita. Jadi kita nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan produk-produk yang ada di Dino Betta Farm. Jadi ini adalah antara contoh lah kalau anda nak gunakan untuk setting air. Jadi kita nak uji dulu tahap klorin yang ada di tempat kita. Jadi kita perlu gunakan klorin tester lah. Kita perlu gunakan klorin tester untuk mengukur ataupun menguji kandungan klorin yang ada dalam air kita ni. Ini adalah contoh air yang kita akan gunakan. Sekejap lagi saya akan masukkan klorin tester. Kita akan tengok warna air kita ni sama ada dia bertukar menjadi warna kuning ataupun tidak. So untuk proses pertama yang saya nak tunjukkan kepada anda sekarang ni adalah kita nak tengok keberkesanan penggunaan kita punya anti klorin ataupun NutriPlus yang saya hasilkan daripada Dino Betta Farm ni. Kalau sekarang ni kita masukkan klorin tester. Untuk anda yang masih belum pernah menggunakan klorin tester, sekiranya anda masukkan klorin tester ke dalam air yang mengandungi klorin, dia akan bertukar warna menjadi warna kekuningan seperti inilah. Jadi ini bermaksud air kita mengandungi klorin. Sekarang ni air yang mengandungi klorin ni sebenarnya memang kurang sesuai untuk dimasukkan ke dalam bekas ikan. Sekiranya anda masukkan, berkemungkinan sekiranya air tersebut mengandungi klorin yang kurang tinggi, ikan akan menjadi pening dan juga mungkin boleh menyebabkan ikan menjadi sakit. Yang keduanya, kalau tahap klorin terlalu tinggi, mungkin ikan boleh mati disebabkan oleh kandungan klorin yang terlalu tinggi. Jadi kalau anda tengok sekarang ni penggunaan NutriPlus ni, anda perlu menggunakan lebih kurang 1 ke 2 drop saja masuk ke dalam bekas ni, itu sudah memadai. Kalau anda nak gunakan lebih pun tak ada masalah, sebab dia tak memberi kesan yang serius kepada ikan. Kalau anda tengok sekarang ni, bila kita masukkan, kita kena kacau dan anda boleh tengok perubahan pada air kita dah bertukar menjadi warna jernih. Jadi kita dah neutralkan klorin di dalam bekas ni. Kalau anda tengok bekas yang sebelah ni masih belum kita usik lagi. Saya akan tunjuk untuk kali kedua. Ini kalau anda tengok kandungannya juga memang mengandungi klorin. Yang mana air bertukar menjadi berwarna kekuningan. Sekarang ni kita akan kacau. Dan juga kita akan gunakan kaedah yang sama. Saya akan masukkan juga NutriPlus kita ni masuk ke dalam bekas ni untuk melihat sama ada dia boleh menetralkan klorin yang ada dalam bekas ni ataupun tak. Sekarang ni kita perlu kacau. Alhamdulillah. Kalau anda tengok dengan 1 drop penggunaan kita punya NutriPlus, kita dah boleh meneutralkan kita punya klorin di dalam air ni. Sekarang ni saya akan tunjukkan 2 sampel kepada anda. Satu air yang jernih macam ni, yang kedua kita akan ambil air peraman dan kita akan tunjukkan perbezaan dari segi untuk kita setting air di dalam bekas ni bagi penggunaan harian ataupun penggunaan anda yang nak gunakan untuk proses grooming. Sekarang ni kita akan tunjukkan 2 perbezaan. Ini air yang telah kita setting, yang mana kita dah peramkan selama 2 ke 3 hari. Yang ni air yang baru kita isi tadi. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, kandungan air ni, warna air yang ada dalam bekas ni sudah bertukar warna menjadi warna keemasan. Air yang berada di sebelah kiri ni, kalau anda tengok sekarang ni, warnanya memang masih lagi putih seperti air biasa. Kalau anda tengok, anda dapat bezakan lah dari segi warna. Sekarang ni kita nak tengok dari segi bagaimana kita nak setting air yang raw dan juga air yang telah kita peram menggunakan bahan-bahan yang telah saya tunjukkan tadi. Yang pertama sekali, kalau anda nak gunakan untuk proses penggunaan harian, bagi anda yang tak ada tong untuk peraman air, anda boleh gunakan teknik macam yang saya tunjukkan tadi. Hanya masukkan 1 drop saja. Kita punya NutriPlus ke dalam bekas ni. Kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah kita punya dark water. Dark water ni anda boleh masukkan melalui drop, dibuka bahagian hujung sini. Cuma sekarang ni saya nak tunjukkan dari segi penggunaan dropper. Kalau anda tengok sekarang ni, untuk penggunaan biasa, saya syorkan anda menggunakan lebih kurang 1 ml sahaja.
Okey, untuk satu bekas macam ni, anda dapat lihat perbezaan warna yang sangat ketara, okey, berbanding dengan air yang di sebelah sana, sebab rasionya untuk 1 ml lebih pekat daripada yang inilah. Okey. Yang kedua, kalau anda nak lakukan proses untuk grooming macam yang saya tunjukkan kepada anda dulu, okey, anda perlu masukkan lagi 1 ml, iaitu anda hanya perlu gunakan 2 ml saja untuk satu bekas yang seperti ini. Okey, anda dapat lihat perbezaan warna air sangat ketara dari segi kelikatan kita punya dark water di dalam bekas ni. Okey, lebih tebal, dan di sebelah sini hanya untuk kegunaan biasa, ataupun kalau anda nak gunakan untuk breeding pun sesuai untuk penggunaan seperti ini. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, ini adalah perbezaan penggunaan dark water 1 ml dan juga 2 ml penggunaan dark water. Sekarang ni kita akan tengok bagaimana perbezaan. Ini adalah dark water. Kita akan tengok pati ketapang berapakah kuantiti ataupun ispadu yang kita nak gunakan untuk kita lakukan proses grooming dan juga breeding. Kita akan gunakan air yang kita peramkan menggunakan dark water, dan kita akan campurkan dengan pati ketapang, dan satu bekas lagi kita akan campurkan dengan pati sisit, okey, untuk kita lakukan proses untuk grooming ikan kita. Okey, so untuk proses grooming juga kita akan gunakan air yang sama, iaitu air yang telah kita peram tadi, iaitu menggunakan dark water. Yang mana yang ni saya akan tunjukkan sekejap lagi bagaimana kita setting air ni lah untuk peringkat permulaan. Kalau anda tengok sekarang ni, 3 ni adalah daripada kuantiti yang sama. Cuma ini adalah yang saya tunjukkan tadi, penggunaan dark water sahaja. Okey, 2 ml dan 1 ml. Ini adalah kita punya air yang menggunakan dark water, yang akan saya campurkan dengan pati ketapang bagi tujuan grooming. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, kita akan masukkan pati ketapang. Sekarang ni selalunya yang kita akan gunakan adalah lebih kurang 10 ml, okey, untuk kita gunakan sebagai penada aras untuk kita lakukan proses grooming. Kalau anda tengok sekarang ni, saya masukkan 5 ml dan saya akan tambahkan lagi 5 ml, okey, mencukupkan 10 ml bagi tujuan grooming. Kalau anda tengok sekarang ni, warna bertukar menjadi warna kuning yang lebih tebal untuk penggunaan pati ketapang. Ini adalah contoh kalau anda nak lakukan proses grooming untuk ikan yang mungkin dari jenis koi, fancy, marble dan sebagainya, anda boleh menggunakan pati ketapang. Tetapi untuk selalunya customer saya yang menggunakan produk sisit ni, ia lebih kepada ikan-ikan yang dari jenis avatar dan juga dari jenis-jenis ikan yang jenis pattern lah. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, saya akan masukkan pati sisit. Sebab pati sisit ni dia lebih berwarna orange sikit, saya akan masukkan sama juga. Okay, untuk proses grooming kita akan masukkan lebih kurang 10 ml. Sekarang ni saya akan masukkan 5 ml yang pertama, okay, dan saya akan masukkan 5 ml yang seterusnya. Okay, ini adalah contoh perubahan yang ada pada warna air kita. Kalau anda tengok sekarang ni, dari sudut yang berbeza. Okay, dari sini kalau anda tengok sekarang ni, perubahan untuk warna air, okey, dari segi penggunaan dark water 2 ml, ini adalah penggunaan dark water 1 ml. Ini adalah penggunaan dark water yang dicampurkan dengan pati ketapang sebanyak 10 ml. Ini adalah campuran dark water dan juga sisit 10 ml. Jadi anda boleh tengok perbezaan. Anda boleh gunakan air ni untuk tujuan harian ikan kita dan juga untuk proses grooming, serta anda nak lakukan proses breeding mengikut kesesuaian anda. Kalau anda nak likatkan lagi, anda perlu masukkan lebih sedikit pati ke dalam bekas ni lah. Ini contoh yang saya lakukan untuk proses breeding ikan kita. Selepas ni saya akan masukkan ikan ke dalam bekas ni dan kita akan tengok result untuk episode di dalam video ni juga. Saya akan tunjukkan result selepas saya masukkan ikan. Keesokan harinya kita akan tengok penghasilan buih yang dilakukan oleh ikan bagi setiap bekas kita nanti. Okey, so untuk basic kita setting air untuk kali pertama, okey, untuk penggunaan semua jenis ikan, okey, ataupun penggunaan harian. Ini adalah antara contoh teknik yang saya gunakan untuk menetralkan kita punya air pipe. Okey, saya akan gunakan kita punya NutriPlus. Okey, kita akan masukkan NutriPlus ni lebih kurang 6 ke 7 drop ke dalam bekas ni nanti. Okey, yang keduanya kita akan gunakan dark water, pun kita akan masukkan lebih kurang 6 ke 7 drop ke dalam bekas ni nanti. Untuk saiz 40 liter ni saya akan masukkan lebih kurang 2 sudu besar kita punya garam biru ke dalam bekas ni. Kalau anda tengok sekarang ni, kita akan masukkan 2, okey, 2 sudu. Okey, kalau anda tengok, air akan bertukar menjadi warna biru. Okey, air akan bertukar menjadi warna biru.
Kemudian kita akan masukkan kita punya NutriPlus. Okey, kalau anda tengok sekarang ni, saya akan masukkan sebab NutriPlus ni anda boleh gunakan dua option. Sama ada anda nak gunakan NutriPlus ataupun anda nak gunakan Hypocrystal, bergantung. Tetapi mengikut pendapat masing-masing, kalau anda gunakan Hypocrystal, ada yang katakan ikan akan pening dan sebagainya. Itu mengikut anda punya pengalaman. Tetapi alhamdulillah setakat ni penggunaan NutriPlus daripada Dinobeta Farm ni memang alhamdulillah kita mendapat feedback yang sangat baik daripada customer kita. Okey, saya akan masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita akan masukkan sebanyak tu ke dalam bekas ni sebab bekas ni agak besar. Jadi kita akan masukkan sama juga dark water, kita akan masukkan sebanyak 6 drop. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, sekarang ni kita akan kacau dan kita akan tengok perubahan warna air kita nanti. Okey, so sekarang ni saya dah kacau hampir selesai. Okey, sekarang ni kita tengok result. Okey, untuk air kita setelah kita masukkan kita punya dark water tadi. Dark water, kita masukkan garam biru dan kita masukkan NutriPlus. Kalau anda tengok sini, alhamdulillah warna air kita dah tukar menjadi warna keemasan macam ni. Ini adalah antara air yang selalu saya gunakan untuk ikan-ikan saya. Alhamdulillah, kalau anda tengok kedua-dua bekas ni. Okey, bekas yang pertama yang saya dah peram selama 2 hari. Yang ini yang saya baru hasilkan sebentar tadi. Jadi untuk anda yang mungkin risau nak gunakan air ni dengan kadar segera, alhamdulillah setakat ni penggunaan kita punya NutriPlus ni dalam tempoh setengah jam saja anda dah boleh gunakan air ni. Tapi untuk result yang lebih baik, anda perlu peram dulu selama 2 ke 3 hari seperti air yang di sebelah sana. Memang insya-Allah result anda akan lebih baik lah dari segi penggunaan air ni untuk ikan, daripada segi proses kegunaan harian, grooming ataupun untuk breeding ikan laga anda, tak kira jenis apa. Memang alhamdulillah setakat ni memang penggunaan dark water ni sangat sesuai. Cuma macam yang saya tunjukkan kepada anda tadi, kalau anda nak lakukan proses untuk grooming ataupun proses breeding, anda perlu masukkan bahan-bahan seperti pati ketapang ataupun pati sisit mengikut kesesuaian warna yang anda inginkan. Jadi dos ataupun kandungan pati ketapang dan juga sisit perlu sesuai dengan air ataupun warna air yang anda inginkan lah. Jadi kalau anda tengok sekarang ni, warna pati warna pati dark water ni memang lebih tebal kalau anda masukkan, dan ini juga sudah cukup untuk anda gunakan bagi proses breeding dan grooming. Tetapi untuk anda yang mungkin pernah selesa menggunakan pati ketapang, anda boleh masukkan juga pati ketapang sebagai bahan tambahan untuk anda lakukan proses grooming dan breeding ikan laga anda. Okey, so di depan saya sekarang ni kita ada 4 jenis ikan yang saya dah sauk daripada kita punya spawn tadi. Kalau anda tengok sekarang ni, kita ada 4 contoh ikan yang berbeza. Yang pertama kita ada daripada jenis yellow koi, yang kedua kita ada jenis avatar copper gold, yang ketiga kita ada daripada jenis samurai, yang keempat kita ada daripada jenis BBL yang saya akan masukkan mengikut kesesuaian air yang berbeza. Jadi kalau anda tengok untuk yang pertama ni, untuk air yang kita setting menggunakan dark water yang lebih likat, iaitu penggunaan 2 ml ni, saya akan masukkan daripada jenis yellow koi ni, saya akan masukkan di sini untuk proses kita grooming yang pertama. Yang kedua ni saya akan masukkan ikan yang daripada jenis samurai. Okey, di sini kalau anda tengok saya akan masukkan daripada jenis samurai. Yang ketiganya saya akan masukkan daripada jenis BBL. Okey, masukkan ke dalam bekas ni. Yang keempat saya akan masukkan mengikut kesesuaian adalah saya akan masukkan daripada jenis avatar copper gold di dalam air yang menggunakan sisit. Okey, jadi kalau anda tengok saya akan letakkan di sini. Okey, saya akan letakkan di sini. Jadi besoknya kita akan tengok result setelah 24 jam. Okey, penghasilan buih yang ada di dalam bekas ni kita akan tengok. Okey, selepas ni result daripada penggunaan air yang kita setting ni terhadap ikan kita. Jadi respon ikan terhadap air ni perlulah baik dari segi penghasilan buih, menunjukkan yang ikan memang sesuai dengan air yang kita setting. A few moments later. Okey, so sekarang ni jom kita tengok setelah lebih kurang hampir 10 jam. Okey, kita dah masukkan ikan ke dalam bekas ni. Okey, kalau tengok sekarang ni, alhamdulillah. Okey, ni penghasilan buih yang dilakukan oleh ikan-ikan kita lah. Okey, kalau tengok dalam ni, alhamdulillah hampir ke semua bekas ni memang ada buih lah. Okey, jadi kalau anda tengok beginilah cara macam mana saya setting air untuk ikan laga kita. Jadi saya akan berguna untuk anda cuba. Okey, kalau anda nak dapatkan produk-produk keluaran daripada Dinobeta Farm, anda boleh hubungi saya di talian yang tertera ni untuk mendapatkan keterangan lanjut tentang produk yang saya hasilkan dan juga cara untuk pembelian. Okey, so saya harapkan kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinobeta Channel. Assalamualaikum.